Ni cerita kita nak semayang, cerita kita nak pergi ke Mekah nak buat umrah, cerita pergi nak Mekah nak buat haji. Ni cerita ni semua dia start dengan ayat semayang kena betul. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau sekiranya kita nak pergi Mekah, kita kursus haji ni sampai habis, tak tahu berapa orang guru mengajar kursus haji, kita pergi 3 tahun awal sebelum pergi haji, kita duk ikut kursus haji, tutup kursus haji dengan kursus perdana, dengan baca buku, dengan mengapai doa, dengan macam-macam kita buat. Tahu-tahu tengok kita punya slack kita ayat semayang. Kita faham sangat kalau orang tanya kita pasal rukun haji, kita faham sangat apa dia wajib haji, kita hafal ni, dam dalam ibadat haji ni salah apa, dam dia apa, hafal benda tu dan sebagainya. Tiba-tiba benda paling fundamental, benda yang paling asas, ayat semayang tak betul. Tuan-tuan bayangkan kita balik daripada haji, kita bukan bawa balik haji mabrur, tapi kita bawa balik ihram. Tahallul kita tak sah pasal tawaf kita tak sah. Kita tahallul awal tapi kita tidak tahallul sani. Kita balik mai ke sini, orang panggil kita tuan haji, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu kata kita tawaf tak sah. Pasal apa tawaf tak sah? Pasal ayat semayang tak sah. Pasal apa ayat semayang tak sah? Pasal kita take for granted, kita buat mudah al ambil ayat semayang ni. Tuan-tuan masuk dari YouTube, ada satu Syekh Katri, dia tulis dalam tu, Syekh Katri. Balik lagi saja masuk tengok, tak tahu dia ni, dia claim kata dia mendapat sanad yang berterusan sampai kepada Nabi SAW tentang cara wuduk Nabi SAW. Balik sekali lagi masuk YouTube, type tengok wuduk Syekh Katri. Tengok macam mana dia ambil ayat semayang tu. Betul tak betul dia mendapat sanad yang bersambung sampai kepada Nabi SAW ataupun tidak, itu soal dia dengan Allah. Tapi tengok cara yang ditunjukkan oleh dia tentang cara ambil ayat semayang. Tonton banding dengan kita ambil ayat semayang macam mana. Tengok daripada dia ambil ayat semayang, daripada basuh tangan ni macam mana, daripada basuh tangan ujung jari sampai pergelangan tangan ni, tengok cara dia basuh tu macam mana, tengok dia kumuk macam mana, tengok dia istinsyak, air masuk hidung macam mana, tengok dia sapu air semayang di muka dia macam mana punya sempurnanya, tengok macam mana dia basuh tangan daripada ujung jari sampai siku ni macam mana, tonton tengok cara dia basuh kepala ni macam mana, sapu kok mana sampai ke mana, patah balik macam mana, tonton tengok cara dia upang telinga, basuh telinga macam mana, tengok cara dia basuh kaki macam mana. Explanation oleh orang sebelah dia dalam bahasa Inggeris tentang cara wuduk tu tak penting, yang penting kita tengok cara dia ambil ayat semayang macam mana, dan kita bandingkan dengan cara wuduk kita macam mana. Cuma dalam tu dia tunjuk ada sikit berbeza dengan mazhab Syafi'i dari segi ayat musta'mal. Tentu beza tu buah tepi. Dalam mazhab lain musta'mal ni tak timbul. Depa boleh ambil ayat semayang celup tangan dalam satu cebok. Bahkan itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan orang yang buat macam tu, kerana itu mazhab dia bersandarkan kepada hadis yang sahih. Cuma kita mazhab Syafi'i musta'mal tak boleh. Tak apa, kita ikut mazhab Syafi'i. Cuma cara dia berwuduk tu, cara dia sapu anggota tu, yang tu kita nak kena tengok. Nabi SAW bila duduk di penjuru masjid, masuk mai satu orang semayang, Nabi duduk perhati dia daripada awal dia semayang sampai dia bagi salam. Nabi pergi dekat dia, Nabi bagi salam dekat dia, Nabi kata dekat dia, hang start lain daripada awal, semayang lain daripada awal, kerana hang tak semayang. Dia buat balik, Nabi tak puas hati, Nabi suruh semayang lain, dia buat balik, Nabi tak puas hati 3 kali. Bila 3 kali dia kata dekat Nabi, fa'alimni ya Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, ajak saya, tolong ajak saya tak betul tang mana. Bila dia minta Nabi SAW ajak dia, hak mula Nabi kata fa asbigh al-wudu. Nabi kata nak buat satu cerita semayang ni, dia start tang ambil ayat semayang, ambil ayat semayang bagi betul. Summa istaqbil al-qiblah, kemudian cari kiblat, arah ke mana, menghadap ke arah kiblat. Fakabbar,
takbir. Allahu Akbar. Waqra bima tayassara ma'aka minal Quran. Lepas tu bacalah mana-mana ayat yang mudah bagi kamu daripada Quran. Bacalah. Kita tak hafal banyak surah, baca mana hafal. Kita hafal inna a'tayna qul huwallah. Masya-Allah. Baca. Yang mana yang memudahkan kamu, tidak menjadi susah pada kamu, Nabi kata bacalah. Summarka. Lepas habis baca Fatihah, habis baca surah, rukuk, Nabi kata hatta tatma'inna raki'an. Tang ni hak Nabi tangkap dia ni tadi. Kamu rukuk sehinggalah kamu tenang di dalam rukuk itu. Yang kata tatma'inna, kita kata apa? Tama'ninah. Tang ni orang duk salah selalu. Pasal apa? Pasal kebanyakan orang semayang nak cepat. Dia tidak meraihkan, dia tidak jaga ni hak tama'ninah ini. Sedangkan tama'ninah ini rukun dalam semayang. Apabila satu orang semayang tidak ada tama'ninah, Nabi suruh start balik daripada awal. Nabi anggap orang itu tidak sembahyang. Pentingnya tama'ninah. Apa makna tama'ninah ni? Kan kita duk dengar ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa maksud mutmainnah? Tenang. Apa maksud tama'ninah? Maksudnya tenang. Bila rukuk, Allahu Akbar, kita berada dalam keadaan sengap seluruh anggota tu. Itu dia panggil tama'ninah. Dia panggil kita tenang. Tidak ada pergerakan di dalam rukuk itu. Allahu Akbar, ada tama'ninah dia. Sengap sah. Sami'allahu liman hamidah. Tama'ninah kena ada. Kena sengap sah. Tenang sah dalam keadaan berdiri itu. Nabi SAW kata dekat orang ni, kamu rukuk hatta tatma'inna raki'an, sehinggalah keadaan kamu rukuk itu nampak tenang. Summarfa' ra'sak hatta ta'tadila qa'iman. Lepas itu baru bangkit untuk i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, sehinggalah kamu berdiri tegak dalam keadaan tenang. Kadang-kadang orang dia tak ada ni, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terus sujud. Tidak ada tama'ninah. Kalau Nabi ada, Nabi suruh dia start balik sembahyang dia. Summa sujud, lepas daripada i'tidal, sujud. Nabi kata hatta tatma'inna sajidan, sehinggalah kamu sujud tu tenang, tidak ada pergerakan, sengap. Summarfa', bangkit daripada sujud, hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan, bangkit daripada sujud, duduk antara dua sujud sampai kamu kelihatan tenang dalam keadaan duduk antara dua sujud itu, tenang, tidak ada pergerakan anggota besar. Begitu. Summa sujud, kemudian sujud kali kedua, summa tatma'inna sajidan, macam tu juga sujud kedua, tenang dalam sujud itu. Summarfa', kemudian baru bangkit, hatta tastawiya qa'iman, sehinggalah kamu berdiri tegak, betul dan tenang. Nabi kata summa fa'al zalika fi salatika kulliha. Nabi kata macam itulah hang kena semayang bagi rakaat-rakaat yang berikutnya. Tiap-tiap satu pergerakan itu mesti ada tama'ninah, mesti ada diam sat. Tak mau buat kerja kalut-kalut, kerana dia boleh mengakibatkan kepada sembahyang tidak sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW satu orang manusia yang cukup jaga ibadat sembahyang dia, cukup jaga. Tuan-tuan, masuk kubur, bukan nak tanya mola sekali apa dia, semayang dulu, clear pasal bab semayang, mudahlah perkara-perkara yang berikutnya. Satu riwayat kata di mahsyar, soalan pertama ditanya semayang, clear bab semayang, mudahlah soalan-soalan yang berikutnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semayang ni perlu diteliti sehabis-habis teliti.